Okey, baik. Kalau semalam kita sudah mendapatkan maklum balas Setiausaha Agong E-Staff Dato' Abdul Halim Kadir mengenai kontroversi yang berlaku pada perlawanan akhir regu berpasukan Piala Dunia E-Staff 2026, dan hari ini kita tampilkan pula Presiden PSM iaitu Dato' Muhammad Sumali Ridwan. Assalamualaikum Dato'. Boleh dengar saya dan juga Zaki sekarang ni? Okey, waalaikumsalam. Suzana, Zaki, apa khabar? Alhamdulillah, baik tu. Okey Dato'. Sebagai permulaan mungkin Datuk boleh jelaskanlah lebih lanjut mengenai keputusan PSM untuk kemukakan aduan kepada E-Staff bagi menyiasat dakwaan campur tangan beberapa pegawai Persatuan Sepak Takraw Thailand, dan ini termasuklah Presiden mereka iaitu Tan Chai Prasit dan juga Setiausaha Agong mereka iaitu Dr. Sri Hassak. Okey, itu adalah hasil daripada perbincangan di peringkat kami, di peringkat Exco PSM. Bila kita melihat pada masa tersebut ada Presiden Thailand dan juga Sekjen mereka ada di situ, dan mungkin ada campur tangan di situ untuk tidak meneruskan perlawanan. Isunya bukan tu, isunya adalah bagaimana mereka boleh ada di situ, sedangkan dalam SOP kita field of play tak boleh ada di situ, sama ada orang lain ataupun siapa-siapa pun yang berada di tempat perlawanan tersebut, dia ada kawasan dia. Jadi bila dia berada di situ, sudah pasti sebanyak mungkin mempengaruhi pemain-pemain yang ada di situ ataupun coach ataupun manager tidak meneruskan perlawanan. Dan ini adalah perkara biasa, aduan yang kita buat. Saya ingat kalau negara lain berada di tempat kita pun perkara yang sama akan dibuat. Dan perkara ini pun kita pun dah melalui beberapa episod sebelum ini. Banyaklah ketidakpuashatian kepada pengadil waktu perlawanan. Dah berpuluh-puluh tahun dah kita menghadapi masalah ini juga. Kita tangani dengan cara yang baik dan kita tangani dengan cara yang berhemat, dengan semangat kesukanan yang tinggi, dengan tahap profesional kita sebagai manager ataupun coach dan sebagainya. Saya bagi contoh, di Sukan Asia di Palembang pun ada kontroversi yang besar juga. Pada waktu itu saya ada dalam video tersebut. Di Philippines, Sukan Si di Manila tahun 2019, dan kalau tak silap saya di Hangzhou, Sukan Asia di China, semua pun ada kontroversi di pihak kita. Dan pada waktu itu pun kita teruskan perlawanan dengan semangat kesukanan. Bantah tetap kita bantah, protes tetap kita protes. Kalau ketidakpuashatian, cumanya jangan terlampau. Kita juga kena menghormati pengadil yang ditauliakan oleh Badan Induk Dunia, E-Staff. Mereka sudah pastilah pada pengadil yang mempunyai pengalaman yang tinggi, yang cukup luas, yang tahap profesional pun tinggi. Jadi bila itu berlaku, dan satu ketika dulu kita punya pegawai pun ada yang kena tindakan disiplin, digantung, termasuk pemain dan sebagainya. Jadi ini adalah prosedur biasa yang kita kena dulu. Yang ini bukan episod untuk balas dendam, tidak, tetapi episod mencalakan imej sepak takraw dunia di Kuala Lumpur lah. Datuk, selain pada situasi ini Datuk, kan apa antara perkara yang Datuk dan juga PSM rasakan sebenarnya tidak sepatutnya berlaku sehingga tercetusnya kontroversi dalam perlawanan sepenting itu Datuk pada hari kejadian? Sepatutnya tidak akan berlaku menarik diri ataupun tidak meneruskan perlawanan. Kena mengambil sikap dan tanggungjawab. Kita ada adab dalam setiap perlawanan. Kita ada semangat kesukanan yang tinggi dalam setiap perlawanan. Apatah lagi ini adalah Piala Dunia. Tiada kejohanan ataupun piala yang lebih besar daripada ini. Piala Dunia ini bukannya SEA Games ataupun King Cups ataupun International Championship. Sudah pastilah saya pun membuat preparation berbulan-bulan lamanya. Saya dengan jawatankuasa saya dan sebagainya, termasuk dibantu oleh E-Staff Committee. Jadi bila ini berlaku, dia mencalakan imej kita, dan saya juga agak risau. Kita pun dalam proses untuk berusaha untuk ke Olimpik. Jadi bukan perkara sendiri patutnya tidak berlaku. Ketidakpuasan itu boleh
bukan tak boleh pun. Saya faham. Semua pemain menghadapi perkara-perkara sebegini. Tetapi jangan ada satu elemen yang terlampau sehingga tidak meneruskan perlawanan. Dan kita kena hormat penganjur, kita kena hormat ada minister, kita kena hormat ada live, TV, YouTube dan sebagainya berjuta penonton yang kita mahukan tengok, kita untuk memperlihatkan sepak takraw ni satu imej yang berlainan. Termasuk penyokong kita yang ada di situ. Kita pun nak menang bukan dengan ihsan, kita nak menang dengan bermaruah. Kalau kalah pun kita kena kalah dengan bermaruah. Itu betul, yang, saya setuju. yang paling. Baik, Datuk. Saya nak bawa Datuk pergi ke situasi yang berlaku pada Sabtu itu, kira-kira jam 12.05 tengah malam. Katakanlah situasi yang sama berlaku kepada pasukan Malaysia ketika itu, pada perlawanan akhir regu berpasukan pada Sabtu itu. Bagaimana mungkin Datuk boleh kongsikan apa yang Datuk mahu pemain dan juga pihak pengurusan, how diorang nak handle perkara itu ketika berlaku itu, Datuk? Kita boleh berbantah terus kepada pengadil waktu tersebut seperti apa yang dilakukan oleh manager kita sewaktu keputusan malam tersebut diterima challenge. Itu betul tindakan tu. Kalau saya dalam situasi berada di situ, kita pun akan membantah seperti itu. Dan tindakan kita membantah tu boleh buatlah apa saja pun, tapi jangan sampai membuat keputusan tidak meneruskan perlawanan. Bila tidak meneruskan perlawanan ni adalah satu keputusan yang besar, yang tinggi dan satu keputusan yang saya ingat menggambarkan satu imej yang buruk lah, yang tidak baik. Kalau nak mempertikaikan soal pengadil, saya ingat pengadil very clear. Pengadil waktu tu saya tengok 2-3 kali dekat YouTube. Pengadil dah sebut dah 2-3 kali. Tak boleh challenge. Foul tersebut adalah tak boleh challenge. Very loud and clear. Bila loud and clear, saya ingat pemain-pemain Thailand dan coach dari Malaysia pun tahu bila dah sebut tak boleh challenge, kenapa mesti nak challenge? Satu, kalau ada tindakan daripada kamera challenge yang di belakang pegawai-pegawai dia, sepatutnya dia faham itu salah faham, mungkin salah faham. Tapi whatever pun, kita kena ambil keputusan pengadil tersebut. Di mana-mana kejohanan pun ataupun sukan, keputusan pengadil adalah muktamad. Betul. Keputusan pengadil tidak boleh challenge sebab dia cross the line bawah. Contohnya macam tu lah yang hari tu. Jadi bila tersebut, kenapa dia mesti tindakan tersebut seolah-olah macam menggambarkan kita tipu dan sebagainya. Sedangkan itu pun perkara yang sangat jelas. Bila sangat jelas, sepatutnya tak bolehlah sampai ambil tindakan dia tidak meneruskan perlawanan. Betul. Boleh, dia boleh argue di situ, dia boleh bantah di situ, tapi keputusan tidak meneruskan perlawanan itu adalah satu tindakan yang tidak betul. Yes, tidak betul. Bercerita tentang tidak meneruskan perlawanan ni, Istaf sendiri menerusi Datuk Abdul Halim Kadir sedia mengenakan hukuman kepada TAT selepas regu ketiga Thailand ini bertindak menarik diri, Datuk. Datuk sebagai insan yang sangat berpengaruh dalam sepak takraw ni, apakah bentuk hukuman yang dirasakan sesuai dikenakan kepada TAT ni, Datuk? Saya tak boleh nak menggambarkan hukuman tersebut. Saya serah kepada kebijaksanaan Istaf. Dia ada lembaga disiplin mereka, dia ada komiti dan mungkin ada pakar rujuk ataupun pakar undang-undang mereka sendiri. Dan biasanya tindakan tersebut macam kita kena dulu. Pegawai-pegawai kita pun ada kena gantung 2 tahun dan sebagainya. Dan kita buat aduan tu bukan setakat presiden yang berada di situ dengan sejen. Kita buat aduan tu pun yang pertama kita buat aduan adalah kepada manager, kepada jurulatih dan juga pemain regu tersebut, regu ketiga. Itu memang kita buat. Itu sudah pasti kita buat awal dan tindakan apa yang akan diambil itu saya serahkan kepada Istaf. Dan sepatutnya kalau mereka bersikap profesional dan matang, walaupun ada arahan-arahan tertentu pada waktu tersebut yang berada di situ, sepatutnya manager, coach dan pemain membuat keputusan yang menyelamatkan diri dia. Maksud saya, bila dia buat keputusan itu yang tidak sepatutnya, yang memberi kesan nanti kepada mereka. Mereka nak pergi jauh, mereka nak terus bermain sepak takraw di peringkat dunia, dan saya rasa mereka pun ada beberapa pengurusan mereka pun yang baru dan sebagainya. Jadi ini memperlihatkan saya ingat mereka tidak matang dalam membuat keputusan tersebut dan sepatutnya mereka tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa pun. Mereka atas semangat kesukaran yang tinggi sebab masa tu poin pun belum kalah lagi. Waktu tu dia leading.
Dia leading 14-13. Dan kita ketinggalan satu mata. Dan kalau diteruskan sekalipun, belum tahu Malaysia menang. Dan belum tahu Malaysia kalah. Dan belum tahu Thailand menang dan Malaysia kalah. Dan Thailand kalah. Dan ini sepatutnya mereka fikirkan bukan waktu tu bukan waktu tu memang Malaysia dah tentu menang dan sebagainya, mungkin mata jauh sangat Malaysia leading. Bukan macam tu, kita pun tak tahu lagi kita menang, tapi kita mengikut kepada keputusan pengadil. Keputusan pengadil itu ada muktamad, dan keputusan pengadil itu saya kira dia yang mengambil tindakan pada waktu tersebut adalah berdasarkan apa yang mereka tahu dan apa pengalaman yang mereka ada. Bahkan keputusan pengadil itu adalah muktamad. Dekat mana-mana pun kejohanan sukan dan sepak takraw pun sama ada pengadil itu nampak out ke in ke, kalau dia kata in lah. Kalau out, kalau challenge tu sebaliknya. Inilah hormat Datuk Yes. Okey, alright. Datuk, mungkin sebelum kita berhenti, apakah mungkin harapan yang Datuk dan juga PSM nak kongsikan untuk insiden seperti ini tidak lagi berlaku pada masa akan datang, especially untuk kejohanan besar macam Piala Dunia E-Staff ni, yang sikit sebanyak boleh mengganggulah nama baik sukan sepak takraw di peringkat dunia yang semakin diminati, semakin disegani, Datuk? Saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Persahabatan dan persaingan antara Malaysia dan Thailand ini sudah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, dan kita ada persahabatan yang baik dan kita pun ada persaingan yang sihat. Dua-dua ada. Dan kita pun tak nak berlarutan sebab yang kita fikir bukan Malaysia, yang kita fikir bukan Thailand, yang kita sayang adalah sukan sepak takraw tersebut. Jadi saya harap dapat diselesaikan dengan segera, dengan sebaik mungkin yang memuaskan hati semua pihak. Betul, mereka kecewa atas keputusan pengadil yang dia rasa mungkin salah, tapi dia pun kena hormat, kita pun rasa kecewa sebab tercalak imej kita dalam kejohanan peringkat dunia di Kuala Lumpur yang ribuan penonton ada dalam stadium yang berjuta orang tengok live. Pun dia kena hormat kita dan dia pun kena fikir yang kita pun rasa kecewa, rasa kesal, apatah lagi peminat yang ada di situ yang amat kesal sebab perlawanan tidak diteruskan. Soal kalau tidak ada rezeki pada waktu tersebut kita kalah, dan mindset ketiga pun kita kalah, kita pun terima dengan hati yang terbuka sebab kita pun dah kalah 34 tahun, Suzana. Zaki, kita bukan baru kalah. Kita dah kalah 34 tahun baru menang SEA Games tahun lepas acara berpasukan. Jadi ini adalah kali kedua lah selepas kita menang acara berpasukan di Sukan SEA. Jadi kalau kita menang pun kita terima, kalau kita kalah pun kita terima. Jadi saya ingat Thailand pun kena berbesar hati waktu tersebut. Patutnya dia berbesar hati dan terima keputusan pengadil. Saya imbas kembali dekat Sukan Asia Palembang. Saya ada kat situ. Kita tak turun pun dalam jumpa player. Waktu kita pasti menghormati player, kita menghormati keputusan pengadil, kita minta player. Waktu tu bukan saya presiden, masa tu saya naik presiden, tapi mantan presiden ada. Tak, kita tak turun pun sampai membawa player suruh keluar. Walaupun keputusan tu sangat-sangat nampak sangat tidak menyebelahi kita. Ada Okey, Datuk, menang atau kalah memang orang kata sportsmanship tu yang penting, Datuk. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Sumaili Ridwan. So InsyaAllah kalau ada masa kita akan berbicara lagi, Datuk. Memang banyak benda kalau nak cakap dengan Datuk ni pasal sepak takraw. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.